Amerika dan Israel bergaduh, konon-kononnya. Kata Amerika, tanpa Amerika tidak ada Israel. Without the US, there will no Israel. Kalau tak ada kami, tak akan muncul Israel. Betul atau tidak? Half true. Sebab yang menubuhkan Israel 1948 ialah British, Prancis dan Amerika. Dijawab oleh Menteri Israel, without Israel, there will be no America. Betul atau tidak? Tepat. Tanpa Israel tak muncul Amerika, tepat. Sebab kemerdekaan Amerika oleh George Washington menggunakan uang daripada Rothschild. Uang yang digunakan untuk kemerdekaan Amerika dibiayai oleh Yahudi dunia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillah. Dengan penuh syukuran kita telah melangkah ke tahun Hijrah 1448. Alhamdulillah Allah lanjutkan kita dengan kesihatan yang baik. Dan izinkanlah saya untuk hari ini untuk menyentuh tentang hijrah dan juga persoalan geopolitik semasa. Kita mulakan dengan ayat hijrah. Auzubillahi rajim. Illa tansuruhu faqad nasallahi ta'ala alladhi nakabru saniya sanain. Izma bil ghar yaqulu sabihi la tahzan innallaha ma'ana. Dan sekiranya kamu tidak menolong Nabi, maka Allah yang menolongnya. Dan ingatlah ketika dia dikeluarkan oleh orang kafir bersama dengan sahabatnya, ketika mereka berada kedua-duanya dalam sebuah gua, dan ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana, dan janganlah kamu duka cita, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Inilah kisah bagaimana Rasulullah berhijrah daripada Mekah ke Madinah dengan iringan mata pedang. Dan sekiranya kamu tidak menolong Rasul, Allah yang menolongnya. Ayat ini syahidnya ialah Allah menyebut Iza qulsa bihi la tahzan, dan dia berkata pada sahabatnya. Ahli tafsir mengatakan bahawa sahabatnya inilah Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang Allah berikan status sahibih, yaitu sahabatnya, yang Allah akui dialah sahabat besar Rasulullah. Dan la tahzan, jangan kamu duka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Anzalallahu sakinahu alaihi wa yadahu bijadil lam tarunha, dan Allah turunkan sakinah kepadanya, dan Allah perkuatkan dengan tentera yang tidak dapat dilihat, yang tak mudah lihat. Wajah lima ju'anjala kalimatal ladzina kafaru sufla, dan Allah jadikan kalimah orang kafir kalimah yang rendah. Wa kalimatullahi al-ulya, dan kalimah Allah lah kalimah yang tinggi. Wallahu azizun hakim, Allah azizun hakim, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kita kenang kembali, walaupun tanpa barangkali kita telah kenang perkara yang sama. Mari kita kenang sekali lagi Sahibah Madinah yang dirakamkan oleh Rasulullah bersama dengan penduduk Madinah. Antara Muhajirin dan Ansar, di antara Muhajirin dan Ansar bersama dengan kaum bukan Islam, Yahudi yang bukan Islam di kota Madinah, Rasulullah ikatkan dengan satu kesatuan, perjanjian kerjasama, dan ini ialah satu perlembagaan yang terawal yang dapat dicatatkan dalam sejarah manusia. Barangkali inilah yang disebut sebagai permulaan. Rasulullah menulis dalam perjanjian ini, hadza kitab min Muhammadin Nabi Rasulillah bainal mu'minin wal muslimin min Quraisy wal Yasrib wa man tabahum fali haqabihim wa jahada mahum. Dan dalam ayat pertama ini Rasulullah mengatakan ialah perjanjian daripada Rasulullah Muhammad Rasulullah di kalangan orang mukmin dan muslimin daripada Quraisy bersama dengan penduduk Yasrib, dan mereka yang mengerti mereka dan mereka yang berjihad bersama mereka. Innahum ummatu wahidah, sesungguhnya mereka adalah umat yang satu. Min dunin nas al-muhajirun min Quraisy ala radwadihim yataqilu bainahum, dan orang Quraisy yang datang bersama Rasulullah sebagai muhajirin, mereka sama memberikan jaminan diat hutang darah sekiranya berlaku sebarang pembunuhan dalam pandangan mereka. Dan inilah wa hum yaqituna anhum bil ma'ruf wal qisd bainal mu'minin, dan
mereka melakukan dengan keadilan di kalangan orang mukmin, dan ini adalah nas yang pertama. Panjang tuan-tuan yang mengkaji Sahifah Madinah cukup indah. Sebagai contoh bagaimana perlembagaan sebuah negara harus diungkapkan. Dan saya petik beberapa perenggan yang terdapat dalam Sahifah Madinah untuk menunjukkan keindahan Islam. Wala yaqtul mu'minun mu'minan fi kafirin wala yansuru kafiran ala mu'min wa nasrullah wahidah yujir anhum adnahum wa mu'mini ba'dhum mawali ba'd dunan nas. Dan seorang mukmin tidak boleh membunuh seorang mukmin lain. Tidak boleh menolong orang kafir untuk membunuh ataupun untuk menzalimi ke atas orang mukmin. Dan jaminan Allah, zimah Allah itulah satu yang menjaga kepentingan orang yang bawah. Dan orang mukmin di kalangan mereka sebahagian ialah penolong, pelindung pada pihak lain. Demikian juga Rasulullah menyebut tentang orang Yahudi. Wa innahu man tabi'ana min yahud fa innahu an-naws was-usuh. Wa mazlumin wala mutanasir alaihim. Adapun orang Yahudi bersama kami, fa innahu naws wal usuh, dan mereka apabila dizalimi kita harus menolong mereka dan memberi contoh teladan yang baik, dan tidak boleh menolong musuh untuk mengkhianati orang Yahudi di Madinah. Maksudnya orang Madinah diberikan perlindungan. Panjang satu-satu kalau kita bacakan tuan-tuan. Perenggai lain Rasulullah dalam Sahifah ini mengatakan annahu la yahlu liman aqar bima fi hasah sahifah wa nabillah wal yaumil akhir ay yunsil muhditsan aw yuwihi. Dan tidak halal bagi seorang yang berikrar dengan Sahifah ini. Sahifah inilah perjanjian tuan-tuan, ikatan perjanjian yang kita harus binding dengannya. Dan mereka yang beriman kepada Allah dan hari kiamat tidak boleh menolong orang yang jenayah. Muhdisan ialah orang yang jenayah ataupun memberikan pertolongannya. Tidak boleh orang mukmin melindungi penjenayah dalam kalangan mukmin, tak boleh. Wa man rasul aw arahu fa inna alaihi lanullah. Dan sekiranya siapa yang melakukan, maka laknat Allah atasnya wadahu yaumil qiyamah wa ya'khudhu minhu sarf wal 'adl. Dan pada hari kiamat Allah murka padanya dan tidak boleh dibayar ganti untuk dosa tersebut. Wa annakum mahma ikhtalaftum fihi min syai'in fa inna maraduhu ila Allah wa ila Muhammad Rasulullah. Dan apabila di antara kita, antara kamu berselisih dalam satu perkara, maka hukum tertinggi ialah kepada Rasulullah. Inilah kelas yang tertinggi dalam Sahifah. Rasulullah, Al-Quran menjadi perlembagaan yang paling tinggi. Dan wa annakum mahma ikhtalaftum bihi min syai'in fa inna radduhu ila Allah wa ila Muhammad Rasulillah. Maka kembali pada Al-Quran, kembali pada Rasulullah untuk menghukum apa yang dipertikaikan. Dan kelas ini memberikan Rasulullah sebagai pemimpin terakhir, tertinggi dalam sebarang pertikaian, diakui oleh Mu'asar, Muhajirin dan kaum yang bergabung di bawah Sahifah, termasuklah Bani Auf, Bani Qanuqa dan lain-lain daripada orang Yahudi. Dan cukup indah tuan-tuan kelas ini. Wa anal yahud yunfiqu al mu'min ma damu muharibin. Dan orang Yahudi yang tinggal di Madinah, mereka harus keluarkan nafkah, bantuan keuangan apabila penduduk Madinah diperangi, sama-sama menjaga Madinah. Wa anal yahud bani Auf ummat mu'minin lil yahud dinuhum wal muslimin dinuhum. Kelas yang cukup indah. Orang Yahudi daripada Bani Auf dialah umat yang sama seperti orang mukmin. Dari segi hak mereka sama seperti mukmin. Apa yang diberi tanggungjawab pada mukmin diberi tanggungjawab kepada orang Yahudi. Rasulullah sebut Bani Auf, kemudian Rasulullah ulang dengan bani-bani lain. Dan kelas kebebasan agama dinaskan dalam Sahifah. Lil Yahud dinuhum. Bagi orang Yahudi, mereka bebas mengamalkan agama mereka. Walil muslimin dinuhum. Dan orang mukmin bebas memilih agama. Tidak ada paksaan agama, tetapi dari segi konteks tanggungjawab Kota Madinah harus kita jaga bersama.
Inilah dianggap sebagai perlembagaan pertama dunia. Sebelum ini tak ada sejarah yang dunia mempunyai perlembagaan, tidak ada. Dan diistilahkan oleh Profesor Hamidullah, seorang ahli undang-undang Pakistan. Dia mengatakan Sahih Ahmadiyah ialah the first written constitution in the world. Bahkan Eropah sangat lewat. Eropah hanya ada perlembagaan pertama di England pada kurun yang ke-18. Bangsa Bersatu hanya ada perlembagaan pada tahun 1945. Eropah belum ada perlembagaan. Kecuali England, itu pun bukan dalam konteks perlembagaan sebenarnya, cuma bagaimanakah pengganti raja harus diangkat untuk mengganti raja lain. Raja apabila mangkat, maka itu bolehlah kita katakan perlembagaan, tetapi bukan dalam arti perlembagaan sebagaimana kita paham sekarang. Di negara kita, negeri manakah yang mula-mula sekali mempunyai perlembagaan? Johor. Johor menempa sejarah negara kita apabila tahun 1890 Raja Johor telah mengadakan satu perlembagaan pertama di negara kita yang bernama Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, yang dipetik daripada Osmaniyah. Negeri yang kedua yang ada perlembagaan negara kita ialah Terengganu ketika pemerintahan Sultan Zainal Abidin ketiga. Dan masih dapat kita saksikan sampai sekarang perlembagaan ini, walaupun tidak sempat dilaksanakan. Malaysia hanya ada tahun 1957. Negeri-negeri lain lebih lewat. Dan Islam memberi contoh perlembagaan pertama dan sekarang diikuti oleh seluruh dunia, termasuk bangsa-bangsa Bersatu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Surah An-Nazim. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu melakukan keadilan dan ihsan dan memberikan hak kepada keluarga zawil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan Allah melarang kamu daripada melakukan fahsya, kemungkaran, kejahatan, kemungkaran, wal bagh, dan pelampau batas. Yang zukum la'allakum tadhakkarun. Allah berikan peringatan ini supaya kamu mengambil peringatan. Tuan-tuan, setiap khalifah baginda Rasulullah mengulang keindahan Islam yang sama. Dan ini contoh apabila Sayyidina Umar masuk ke Baitul Maqdis Al-Quds dan membuka Al-Quds ketika zaman pemerintahan khalifah yang kedua, Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dia memberikan kebebasan kepada penduduk Yahudi, penduduk Kristian, dan semua penduduk yang berada di Yerusalem. Ketika itu Yerusalem dikenali sebagai Iliad. Dan dalam baris pertama dalam Sahifah ataupun dalam perjanjian hak asasi yang diberikan Islam kepada penduduk Yerusalem, kita dengar ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma'ata Abdullah umat Amirul Mukminin min ahli Iliad min al-aman a'tahum amanan li anfusihim wa amalihim wa kanasihim wa salubahim wa saqmihim wa wari'ihim wa sa'iri millatihim annahu la tuskan kanasinuhum wa la tuhdam wa la yunqas minhu wa la man haidhalha wa la min salib wa min hizha wa la min salibiha wa la min syai'in min amalihim wa yakun ala dinihim wa la yudur hadu minhum wa la yuskan lilia mahum adun minal yahud. Hak yang diberikan kepada penduduk Yahudi di Iliad, di Jerusalem, mereka tidak boleh diapa-apakan. Mereka aman, dan hak jiwa mereka, harta mereka, gereja mereka, rumah ibadat mereka dijaga oleh Islam. Yang sakit mereka, yang sehat mereka, dan seluruh agama yang diamalkan di Jerusalem diberikan hak untuk melaksanakannya. Rumah mereka tidak boleh diruntuh, tidak boleh dikurangkan hak mereka sedikit pun, termasuklah salib mereka, cross yang mereka sembah, harta mereka, dan mereka bebas mengamalkan agama mereka. Apakah ada jaminan yang lebih indah pada ini? Bangsa Bersatu mengulangi sekali lagi. Apabila Bangsa Bersatu ditubuhkan, maka dia mengulangi sekali lagi. Lihat ketika Salahuddin Ayyubi
membuka sekali Al-Qudus, Jerusalem, bertemu dengan King Richard the Lionheart, Raja England. Ini difilmkan. King Richard yang perkasa bertemu dengan Salahuddin. Dan ketika Richard datang ke Jerusalem, dia mengatakan orang yang aku paling benci ialah Salahuddin Ayyubi. Bila dia sudah kembali, bila dia telah kalah, dia cedera parah, diubati oleh tentera Islam, dia mengatakan ketika kembalinya, orang yang paling aku cintai ialah Salahuddin Ayyubi. Sebelum dia bertemu dengan Salahuddin Ayyubi, orang yang paling benci. Tetapi bila dia bertemu, orang yang dia paling kasihi. Apa kisahnya? Riwayatnya berbagai-bagai, ada yang sahih, ada yang kurang sahih. Dan di antaranya apabila tentera salib telah kalah di Jerusalem, Salahuddin Ayyubi mengatakan mereka boleh menebus diri mereka. Ditawan. Kemudian diisytiharkan mereka boleh tebus diri mereka dengan uang sekian-sekian. Maka diberikan kepada keluarganya. Siapa yang dapat tebus suami mereka yang ditawan oleh Islam, maka mereka akan dibebaskan. Wanita-wanita yang isteri kepada tawanan dibenarkan untuk keluar daripada Jerusalem dengan selamat sampai ke tempat mereka tuju. Dan mereka boleh membawa apa sahaja barang yang mereka suka. Maka para isteri berkata kepada Salahuddin bahawa yang paling kami suka ialah suami kami yang ditawan oleh Tuan. Tetapi kata Salahuddin, kamu harus tebus sebab ini tergantung pada tawanan perang. Lalu mereka kumpul harta untuk menebus tawanan tersebut. Tidak mencukupi. Dan Salahuddin yang keluarkan uang pribadinya untuk tebus tentera ini dan membebaskan tentera yang ditawannya sendiri. Apakah ada donasi lebih daripada ini? Ini tercatat dan King Richard the Lionheart kembali ke England, mengutus adiknya Princess Victoria, tak silap saya namanya, untuk dijadikan isteri kepada Salahuddin sebab orang yang paling indah sifat akhlaknya yang kami temui, kata Richard the Lionheart. Dan puteri ini dihantar, tetapi Salahuddin mengatakan saya tidak berhajat. Lalu dikawinkan Princess Victoria dengan adik Salahuddin, tak silap saya. Apa yang sebagai sinilah toleransi yang ditunjukkan oleh pemimpin Islam di atas acuan Sahifah Madinah. Dalam setiap pertemuan dan Islam berkembang dengan indah demi sampai hari ini. Hari ini Islam dipinggirkan. Islam dituduh dengan segala keganasan. Dan mari kita ingat sekali lagi apa yang disebut Rasulullah dalam khutbah Al-Wada' baginda Rasulullah. Dalam hadis yang panjang ini, Rasulullah memberi khutbah pada hari raya haji ataupun hari korban. Rasulullah berkhutbah seperti berikut, inna zaman qad istadar kahati yawma khalaqas samrat is asana isna asyara syahran min arba'at hurum salah satu mutawaliyat Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram wa Rajab Mudhar alladzi bana Yamadi wa Sya'ban. Rasulullah berkata bahawa zaman telah berlalu sebagaimana Allah ciptakan langit dan bumi dulu. 1 bulan, 1 tahun bagi Allah ialah 12 bulan. Di antara bulan-bulan Allah itu ada 4 bulan haram, iaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Rajab terpisah daripada 3 bulan tadi yang berada di antara Jamadil Akhir dan Sya'ban. Maksud 4 bulan haram, iaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Rasulullah bertanya, Ayu syahrin hadha, ini bulan apa? Maka jawab para sahabat, Allah Rasulullah alam, Allah dan Rasul beritahu. Pasal kata hatta zananna annahu sayasami bi ghairi ismi. Kami sangka Rasulullah akan menamakan nama lain kepada bulan ini. Apabila sahabat tidak menjawab, Rasulullah menjawab, Alaysa hadzal hijjah, apakah ini itu bukan bulan Zulhijjah? Ya, jawab sahabat. Rasulullah mengatakan, Aju baladin hadza, apakah bulan ini? Apakah nama bumi ini? Maka para sahabat menjawab seperti tadi, Allah Rasulullah alam. Pasal kata hatta zananna annahu sayasamihi bi ghairi ismi. Sama seperti jawaban tadi. Apabila tak dapat jawab, Rasulullah menjawab, Alaysa al-baldah, apakah ini bukan bumi haram? Naam, kami menjawab.
Kemudian Rasulullah mengatakan, Alaysa yaumul nahar, apakah bukan ini hari korban? Maka jawab kami, bala, benar wahai Rasulullah. Dan sebenarnya Rasulullah untuk menyatakan satu peristiwa yang besar. Ini yang Rasulullah. Fa inna dima'akum wa amlakum wa amradakum alaikum haram. Qamatihakum yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Sesungguhnya darah kamu, harta kamu, kemuliaan kamu haram untuk diceroboh. Sebagaimana haramnya hari ini, sebagaimana haramnya bulan ini, sebagaimana haramnya bulan ini. Tuan-tuan, Rasulullah sebut 3 perkara. Darah, harta, dan kemuliaan marwah. Inilah yang kita pakai maqasid asyariah. Ada 5 perkara yang kita tahu maksud tujuan syariah diturunkan untuk menjaga 5 perkara, yaitu untuk menjaga agama, untuk menjaga jiwa, untuk menjaga harta, untuk menjaga keturunan, untuk menjaga kemuliaan. Dan inilah yang diceroboh oleh dunia atas umat Islam hari ini. Tuan-tuan, apabila bangsa bersatu ditubuhkan pada 1945, mereka salin Saifah Madinah. Mereka salin kembali Saifah Madinah ke dalam bangsa bersatu yang namanya Charter of United States, United Nations saya. Dan mereka sebut tentang Charter of Justice, Charter of Equality, dan sebagainya. Piagam bangsa bersatu untuk menjamin persamaan manusia, keadilan, kesamaan ekonomi, dan seterusnya. Dan ketika bangsa bersatu lengkap mengungkapkan Charter of Justice, mereka telah menceroboh Palestin. Tahun 1948 mereka ceroboh Palestin dan membunuh, menghalau umat Islam selama 750,000 daripada Palestin. Apabila ada bangsa bersatu yang beri jaminan setiap hak manusia, rupa-rupanya mereka hanya jadikan bangsa bersatu sebagai ilusi. Tahun 1967, bagaimanakah peperangan antara Arab dan Israel berakhir dengan kejatuhan Baitul Maqdis? Dan manusia Allah telah ditawan. Peperangan demi peperangan terus berlaku. Masjid Aqsa diceroboh ketika mereka memberi jaminan hak kebebasan beragama, hak kebebasan manusia, dan setiap bangsa ada wakil bangsa satu. Dan ketika bangsa satu bersuara, mereka ceroboh seluruh dunia. Dan inilah suasana yang berlaku. Mereka menceroboh Palestin, Gaza. Sejak tahun 1948 mereka menangkap anak-anak, mereka menangkap pemuda-pemuda kita dan dipenjara tanpa sebab. Ketika bangsa bersatu telah ada seluruh peruntukan yang dipetik daripada Saifah Madinah, mereka tangkap pemuda-pemuda kita, dimasuk ke dalam penjara, yang sebahagian mereka dibebaskan, sebahagian mereka tak tahu kisah. Itu pun apabila Hamas berjaya mengadakan perjanjian dengan Israel dalam peperangan Tufan Al-Aqsa, dan mereka membunuh sampai sekarang jumlah korban yang dilakukan oleh Israel di bawah naungan Amerika, NATO, Kesatuan Eropah. Mereka berbakat memberi bantuan pada Israel, bukan sahaja dengan dana yang besar, tetapi dengan tentera sendiri. Dan sampai hari ini jumlah yang tercatat semalam korban ialah 72,996 orang, kanak-kanak, lelaki, wanita, tidak kecuali. Dan ini diperingati di Eropah. Mereka ambil kesan-kesan saki-baki anak-anak yang telah dibunuh oleh Israel tanpa sebab. Ketika bangsa bersatu mempunyai charter yang lengkap, rupa-rupanya tidak ada guna sama sekali. Bangsa bersatu tidak berfungsi sama sekali. Dan lihat bagaimanakah indahnya tatuan Islam. Apabila peperangan di antara Hamas, kita lihat refleks ke belakang 3 tahun lepas, maka tawanan yang ditawan oleh Hamas daripada kalangan rakyat Israel, termasuk tentera mereka, mereka beri makanan yang lengkap,
berbanding dengan apa yang ditawan oleh Israel ke atas umat Islam daripada amal Islam Palestin. Ini ialah bagaimana contoh Rasulullah dalam peperangan Badar yang dirakamkan dalam surah Al-Insan, a'udzu minasyaitonir rajim, wa yatamuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Mereka memberi makanan ke atas orang yang mereka cintai, orang miskin, orang yatim, dan orang yang mereka tawan. Dalam peperangan Badar, Rasulullah menawan 70 tentera Quraisy. Sebelum Rasulullah makan, tentera ditawan diberi makan lebih awal. Tentera diberi makan lebih awal. Allah rakam dalam surah Al-Insan. Umat Islam ketika itu sedang lapar. Ketika sudah peperangan Badar, mereka lapar. Mereka memasak roti. Bila roti telah masak, mereka beri makan kepada 70 orang tawanan. Apakah ini dapat diulang oleh manusia badan? Toleransi Islam sangat tinggi sehingga Allah rakam dalam surah Al-Insan, wa yutamuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Mereka beri makanan kepada orang tawanan mereka sendiri sebelum mereka makan, dan diulang oleh Hamas. Hamas memberi makan para tawanan walaupun mereka tak cukup makanan. Ini disaksikan oleh para tawanan yang dibebaskan. Dan anak ini tak ingin keluar daripada penjara sebab mereka dilayan lebih indah di dalam penjara, bukan penjara, tahanan. Hamas berbanding di Israel sendiri. Dia tulis surat panjang lebar menyatakan terima kasih dan kalau boleh kami ingin bersama dengan Hamas. Apakah ada tentera seperti ini selain berislam? Tidak ada, Tuan. Tidak ada keadilan di luar Islam. Inilah yang dapat kita saksikan dalam dunia moden hari ini. Dan Islam yang ganas, yang didakwa daripada barat. Kita lihat suasana geopolitik. Apabila Bangsa Bersatu telah melengkapkan piagam keamanan Bangsa Bersatu, Amerika mengambil peluang untuk menjajah, menceroboh 70 negara. Hampir setiap negara diceroboh oleh mereka apabila ada piagam Bangsa Bersatu. Rupa-rupanya Bangsa Bersatu ini hanya untuk penggunaan mereka. Itu sebab mereka tubuhkan di New York. Mereka yang lantik siapakah yang harus menjadi Setiap Agung Bangsa Bersatu, siapakah perwakilan, mereka tetapkan. Untuk mereka, bukan untuk kita. Buktinya, USA menceroboh berapa ramai banyak negara sejak mereka ada Bangsa Bersatu. Dan mereka kata Iran yang ganas, sejarah Iran tidak ada satu negara yang dicerobohnya. Syiah tidak ceroboh orang. Tuan-tuan, dalam peperangan mereka telah menceroboh Hiroshima, Nagasaki, Vienna, Iraq, Afghanistan, Libya, Syria, membunuh 100 juta manusia. Dan Hiroshima itu propagandanya ialah mereka kalah pada Jepun 4 tahun. Dan mereka membunuh wanita dan kanak-kanak. Tentera Jepun tak pernah kalah. Ya herannya orang Malaysia semua setuju dengan Amerika sampai hari ini. Jenayah perang yang paling besar dilakukan mereka ialah membunuh kanak-kanak dan wanita di Hiroshima dan Nagasaki. Tuan-tuan bersama dengan zalim, Allah ingatkan wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada orang zalim, nescaya kamu akan disambar oleh api neraka. Tak perlu kita zalim. Tak perlu kita jadi zalim. Kita hanya cenderung, kita sokong, kita suka kepada orang zalim. Sudah cukup untuk kita disambar api neraka. Akhir-akhir ini, tuan-tuan, dalam 10 tahun 20 tahun lepas, mereka menceroboh setiap negara. Daripada Libya, Tunisia, Mesir, Syria, daripada orang yang sama. Walaupun kita lihat peristiwa ini dilakukan banyak tempat, tetapi pelakunya sama, iaitu yang sebelah kanan, USA, di belakang setiap yang berlaku di sini. Setiap yang berlaku, umpamanya Gaddafi, dibunuh oleh NATO. NATO yang total sokong itu digunakan oleh mereka untuk jadi ajak mereka untuk membunuh Gaddafi. Dan di Malaysia, propaganda yang diberikan oleh mereka bahawa Gaddafi dibunuh oleh rakyat mereka, bohong.
Yang membunuh Gaddafi ialah NATO, tentera yang tertuan sokong yang melakukan kekerasan di dunia. Tapi tuan hanya membaca CNN, ditipu hari-hari. Lihat bagaimanakah apabila Presiden Muhammad Morsi seorang menang di atas dasar demokrasi. Hanya bertahan beberapa ketika. Dituduh dengan segala tuduhan. Dipenjara, dihukum mati dan telah syahid. Diganti oleh wakil Israel bernama Presiden Sisi yang digerum oleh Zionis. Maafkan saya Tapak. Berita ini bukan lagi rahsia tetapi open secret. Diganti oleh perancangan mereka, siapakah belakangnya? Sama, orang sama. Kita ambil debat sesiapa yang bangkit, pemimpin Islam yang melaksanakan Islam sebenarnya, dia akan jatuh. Tak boleh lebih pada 2 tahun. Kalau ada pemimpin Islam yang kononnya berjuang untuk Islam, berjuang untuk Palestin, tapi sudah dapat bertahta selama belasan tahun, bohong. Bukan. Hanya ilusi. Tidak ada pemimpin yang menegakkan Islam tegak apabila berdepan dengan mereka. Mereka akan jatuh. Yang kita sangka pemimpin Islam, tetapi mereka diangkat oleh Amerika, selalu pergi ke Amerika, selalu berjumpa dengan mereka. Ilusi. Percayalah. Lihat apabila umat Islam Gaza dikepung oleh Israel. Pelariannya dinafikan hak makanan, perubatan, nyawa dan tempat tinggal. Rafah ditutup rapat. Siapa tutup Rafah? Mesir. Bukan Israel, Mesir yang melarang Rafah. Yang menutup Rafah ialah Mesir. Saya pergi ke Sinai. Belajar Azhar menunjukkan perasaan kenapa kita harus tutup Rafah. Rakyat Mesir sangat simpati kepada Gaza. Tetapi yang saya cakap ialah kerajaan. Kerajaan berbeza dengan rakyat. Rakyat Jordan banyak membantu Gaza, tetapi bukan kerajaan. Rakyat Saudi banyak membantu Gaza, tapi bukan kerajaan. Dan sampai hari ini hanya dibuka sekali-sekala dan ditutup kembali oleh Mesir. Dengan adanya bangsa bersatu, adanya Charter of Justice, Charter of Equality, hak kedaulatan negara. Mereka menceroboh Iraq, mereka menceroboh Syria, dan sekarang giliran Iran dan Turki. Turki, Iran kita kata Syiah, tetapi Sunni, Turki pun tidak terlibat, tidak terkecuali. Bagi mereka sama ada Syiah ataupun Syi'i ataupun Sunni, sama bagi mereka. Mereka tak bezakan Syiah dengan Sunni. Dua-duanya harus dihapuskan. Yang beza tuan, habis Syiah, Sunni pula. Mereka merancang untuk mengambil Mesir kawan mereka sendiri dan mengambil Turki kawan mereka sendiri. Terbuka. Dia sebut terbuka. Kami akan mengambil Mesir dan Turki, dua-dua negara Sunni. Sekarang mereka membuat propaganda bagi kita hancurkan Syiah. Menggunakan Sunni. Bila jatuh Syiah, Sunni akan dihancurkan. Mari kita berfikir tuan, ketika ada Charter of Justice, ketika ada equality, tetapi yang pelik itu tuan, dalam konteks Palestin, Gaza, negara Arab yang ada military base Amerika, semua negara Arab teluk ada military base. 20 military base Amerika berada di negara Arab. Bermaksud mereka bersama dengan ekspresi Amerika, bersama dengan Israel untuk menghancurkan Gaza. Sama ada langsung atau tidak langsung. Tetapi negara bukan Islam, negara komunis bersatu untuk mempertahankan Gaza. Ini yang kita tak boleh nak faham. Rusia, China, Korea Utara ialah negara komunis.
Mereka lah yang pertahankannya ketika Sunni telah melepaskan tugas mereka untuk melindungi Gaza, saudara Sunni mereka sendiri. Ketika Israel menceroboh Masjid Al-Aqsa, saudara-saudara Arab hanya melihat. Negara-negara yang sudah ada normalisasi dengan Israel hanya melihat. Yang pertahankan ialah pemuda-pemuda Hamas. Yang pertahankanlah Rusia. Yang pertahankan Masjid Al-Aqsa ialah Korea Utara yang tak ada kemenangan Islam. Yang negara Arab yang ada military base Amerika, mereka biarkan Masjid Al-Aqsa kita diceroboh sejak dari tahun 67 lagi. Mari kita fikir ketika kita menyambut hari hijrah ini. Dan yang terakhir ialah mereka ingin menceroboh, membina apa yang mereka sebut sebagai Israel Raya. Yang saya sebut banyak kali sebelum ini barangkali, yang rantau ini daripada Sungai Nil sampai ke Sungai Furat di Iraq. Tetapi Israel bernafsu besar. Tak cukup. Kami ingin ambil Iran. Netanyahu mengatakan selagi Iran tak jatuh, kami tak ada thrill untuk memerintah Israel Raya. Mesti dimasukkan Iran ke dalam daerah ini. Dan peperangan telah berlaku beberapa bulan antara Iran. Saya rekaskan kisah Iran dan Amerika telah berperang. Berakhir dengan kehancuran Tel Aviv, kehancuran Jaffa, Nevatim, Telnom, Airbase, dan 42 jet berjuang Israel musnah dalam masa 3 bulan. Mengaku kalah. Tentera Amerika bergelimpangan mati. Ribuan yang menyerah diri kepada Iran. Berita ini semua tak keluar di Malaysia. Sebab kita petik SNN. Tentera Israel yang bergelimpangan mati. Dan Presiden Amerika minta tolong Iran segera berhenti perang. Kami telah mati ramai. Kami mengaku kalah. Tetapi dalam berita kami menang. Kami bayar untuk kami mengatakan kami menang. Berhentilah serang kami. Parlimen Iran mengisytiharkan bulan lepas bahawa Israel, Amerika telah kalah, Iran telah menang. Iran menang bergaya, Syiah menang. Yang kafir telah kalah. Ini ringkasannya. Untuk peperangan, Amerika telah membelanjakan uang rakyat Amerika 75 bilion. Rakyat Amerika jadi papa kedana sekarang. Kemudian untuk berhenti perang, mereka harus bayar kepada Iran 300 bilion. Dahlah nak bayar gaji tentera apa Amerika tak ada duit sekarang. 300 harus bayar pada Iran untuk berhenti perang. Ini syarat Iran. Siapa menang, tuan-tuan? Kononnya supaya Selat Hormuz dibuka untuk laluan petroleum. Tetapi sebelum perang, Selat Hormuz telah dibuka. Bila perang ditutup dan sekarang untuk buka kembali kena bayar bilion-bilion. Dan kapal dunia yang lalu kena tol setiap kapal. Sekarang di muka 60 hari. Percuma tol macam hari raya kita, percuma tol. Iran kata kami bagi hadiah, percuma 60 hari. Kemudian tutup balik semalam. Hanya 2 hari buka. Sebab Amerika belot sama seperti Bani Quraidah belot Rasulullah. Bani Quraidah belot dalam perjanjian Rasulullah. Maka Amerika belot dengan Iran semalam. Dan hari ini ditutup kembali. Minyak naik kembali. Dah turun dah semalam. Hari ini naik balik. Ini berita sebelum ini. Iran mengatakan kami buka 60 hari. Hadiah kami kepada dunia. Dengan syarat Amerika tepati janji.
Tapi mereka belot, ditutup kembali. Hari ini tutup kembali. Minyak naik kembali. Ketika dibuka, minyak jatuh mengordung. Kita sudah harap. Di sini kita turun. Naik balik. Pasaran dunia. Inilah keputusan akhir. Iran menang, Amerika kalah, superpower kalah, Israel kalah. Rupa-rupanya Amerika bila dia menang perang, tuan-tuan? Seingat kita tak pernah menang. Dia menang sekali dengan Jepun tahun 1945. Dengan Vietnam dia kalah. Dengan Somalia pun kalah. Dengan Cuba pun kalah. Dengan Afghanistan pun kalah. Pakistan pun kalah. Bila dia menang? Bila Amerika menang? Tuan-tuan mengatakan Amerika adalah superpower. Bila dia menang? Hari ini kalah dengan Iran pula. Dan dalam masa minggu lepas, Iran yang disekat ekonominya sudah belasan tahun, puluhan tahun, yang dianggap sudah jatuh, sudah miskin, papa kedana, dan menang peperangan. Dan Iran dianggap superpower baru dunia. Dan Iran dibenarkan untuk menjual minyak, dan Iran telah menjual minyak minggu lepas. Iran dapat berbilion dalam masa hanya 6 hari. Dalam masa 4 hari, maaf saya, Iran mendapat pendapatan baru 1,6 bilion hanya 4 hari. Dan Iran tutup balik sekarang, tuan-tuan. Ekonomi dunia Iran yang pegang sekarang. Oleh sebab itu, sebagaimana saya sebutkan tadi, Amerika harus bayar 300 bilion untuk berhenti perang. Dia kata Iran yang nak berhenti. Sebenarnya dia yang nak berhenti sebab sudah hancur Israel. Israel sudah hancur. Dan dia tipu lagi. Dia suruh UAE, Dubai yang bayar. Dia suruh Dubai bayar. Tak ada kena-mengena dengan Dubai. Dubai, Kuwait bayar. Saudi bayar duit ke Iran. Menipu. Dan Pakistan dipuji oleh Amerika sebab mengadakan Gencatan Senjata menjadi orang tengah untuk Gencatan Senjata. Tuan-tuan, polis tak puji perompak, perompak tak akan puji polis. Kalaulah Amerika puji Pakistan, kita sangat sangsi. Kalau Amerika puji Turki, kita sangat sangsi. Sebab perompak tak pernah puji polis. Ingat, perompak tak pernah puji polis. Hari ini Amerika puji Pakistan melambung. Mereka puji Erdogan melambung. Apa maksudnya? Perompak tak akan puji polis. Ingat, rumus yang sangat berbeza. Sekarang berpura-pura simpati dengan Iran. Gambar ini menceritakan apa yang berlaku dalam geopolitik kita. Dia mula puji Iran sekarang. Yang dia adalah, Iran adalah musuh yang dikatakan sebagai pengganas dunia. Seluruh dunia mengatakan dia, Iran adalah pengganas. Kesatuan Eropah misalkan Iran pengganas. Mereka sebut rejim. Apa makna rejim, tuan-tuan? Rejim hanya kerajaan yang ditubuhkan secara diktator. Bukan demokrasi yang diktator oleh mereka. Dia membunuh 168 orang anak-anak Iran pada hari permulaan. Mereka serang 168 kanak-kanak tahfiz perempuan. Perempuan tahfiz dibunuh hari pertama, termasuk pemimpin tertinggi Iran dibunuh hari pertama. Dan dia sangka bahawa dia telah menang perang. Dan ini syarat Iran. Iran mengatakan untuk berhenti perang, semua aset Iran mesti dicairkan kembali. Yang dibeku selama 30 tahun harus dibeku kembali. Sekatan ekonomi ditarik balik kata Iran. Semua tentera Israel mesti kosongkan Lebanon. Mereka bayar dulu 12 bilion sebagai cengkerang untuk komitmen kepada ceasefire.
bayar 12 bilion dulu. Dan setelah hangus dibuka, hanya bersyarat 60 hari untuk melihat apakah mereka patuh kepada penjajahan atau tidak. Dan yang marah tuan-tuan ialah Israel. Israel sangat marah apabila Amerika yang sudah bankrupt di Washington, sehingga gaji askar pun tak boleh bayar lagi. US dollar jatuh menjunam. Israel, akhbar Israel sangat marah. Sebab Amerika bukan bagi cakap kepada Israel yang hancur sekarang Israel. Sebenarnya Israel yang minta berhenti perangan sebab negara mereka telah hancur. Dan di sini kita lihat bahawa Israel menggelopor bahawa perjanjian ini maksudnya cita-cita mereka untuk membesarkan Israel Raya telah gagal. Azan Syah, silakan Tuan. Azan. Ketika dunia bergembira dengan kemenangan kekalahan Amerika dan Israel. Ketika seluruh dunia bergembira dengan kemenangan kekalahan Israel dan Amerika, ada dua kumpulan yang berduka cita. Pertama ialah Israel sendiri. Israel mengatakan Amerika bukan wakil kami. Dia yang sudah kalah, kami tak kalah. Yang kedua ialah negara Arab yang ada military base Amerika. Sehingga mereka mengatakan Iran itu kafir. Iran itu kafir dan wajib masuk neraka. Dan orang Arab yang ada military base serta kumpulan mereka, walaupun mereka daripada, antara mereka mengatakan jika Khomeini masuk syurga, saya rela masuk neraka. Ini kata-kata daripada orang Arab yang ada military base. Yang kedua ialah orang yang sama mengatakan bahawa yang kami berikan uang berbilion, 1 triliun, 2 triliun kepada mereka ialah zakat. Zakat? Ya, zakat. Ulama mereka mengatakan wal mallati qulubuhum, orang yang dijinakkan hatinya mereka ialah termasuk malak, termasuk orang kafir yang kita takut kejahatan mereka. Maka Amerika ialah termasuk dalam kumpulan ini. Maka 1 triliun, 2 triliun yang negara Arab beri ialah zakat. Inilah yang berduka cita Amerika kalah. Dan yang ketiga ialah kita sangat sayang pada Israel berbanding dengan Iran. Sebab Iran ialah kafir, kata mereka. Tetapi Israel ialah kitabi. Tukal zabihatahu wa tunkah nisa'uhu. Israel itu lebih rapat dengan Islam. Sebab dia ahli kitab. Makanannya bersebelahannya boleh dimakan. Wanitanya boleh dikawin. Oleh sebab itu kita sokong Israel di atas dasar ini. Orang ini yang derita. Orang ini yang menderita apabila Israel kalah. Israel dan mereka kalah. Yang lain dunia menyambut kemenangan ini. Tuan-tuan di mana? Tuan-tuan di mana? Amerika dan Israel bergaduh. Konon-kononnya. Kata Amerika, tanpa Amerika tidak ada Israel. Without the US, there will no Israel. Kalau tak ada kami, tak akan muncul Israel. Betul atau tidak? Half true. Sebab yang menubuhkan Israel 1948 ialah British, Perancis dan Amerika. Dijawab oleh Menteri Israel, without Israel, there will be no America. Betul atau tidak? Tepat. Tanpa Israel tak muncul Amerika, tepat. Sebab kemerdekaan Amerika oleh George Washington menggunakan uang daripada Rothschild. Uang yang digunakan untuk kemerdekaan Amerika dibiayai oleh Yahudi dunia. Sehingga wang Amerika masih menggunakan simbol Zionis sampai hari ini. Mata sebiji dengan piramid itu simbol Zionis. Dan dibalas oleh Menteri Israel, tanpa Israel Amerika tak wujud. Benar, ini yang tepat. Sebab George Washington telah
menyerah kalah kepada Israel, bukan Israel, kepada Zionis ketika itu. Dan keuangan Amerika dipegang oleh keluarga Rothschild. Dan ini yang tepat. Without Israel, without the Jewish foundation, there will not be an America. Ini tepat. Tuan-tuan, Iran menang, Amerika kalah. Italy ialah penyokong Israel nombor 1. Bila dia tahu Amerika kalah, dia kembali ke Iran berpura-pura. Maka yang ditutup, yang dia isytiharkan Iran pengganas, maka dialah yang menubuhkan kembali embasinya di Iran. Betapa hipokritnya Barat, tuan-tuan. Satu demi satu Eropah membuka kembali kedutaan mereka di Iran sebab Iran telah jadi superpower, Amerika sudah jatuh di bawah. Tuan-tuan masih Amerika. Syarat yang diberikan oleh Iran, Israel harus keluar daripada Hizbullah dalam masa 60 hari. 60 hari lah kami buka Selat Hormuz untuk laluan kapal, tetapi Israel harus keluar daripada Hizbullah dalam masa 60 hari. Maka mereka mengadakan rundingan ceasefire, gencatan senjata di mana, tuan? Di Switzerland. Dalam masa ini mereka segera pergi dan Israel terus membedil Lebanon. Maksudnya Israel sabotage kepada perjanjian tersebut. Bila Israel telah menyerang Lebanon, Israel kalah dengan Lebanon pula dah. Komander tentera terbesar telah terbunuh 2-3 hari lepas. Tentera mereka mati bergelimpangan. Sabotage supaya tidak ada gencatan senjata. Iran membuat bantahan, kalau nak berdamai, keluarkan, berhenti serangan. Iran mengatakan kami postpone sebab jelas Israel dan mereka tak setia dalam perjanjian. Sebagaimana Bani Quraiza, mereka belok pada Rasulullah. Demikianlah Israel dan mereka moden belok kepada perjanjian. Ditutup kembali. 2-3 hari lepas ditutup balik. Selat Hormuz ditutup kembali sebab attack yang dilakukan oleh Israel ke atas Lebanon. Dan minyak naik balik. Sekarang kita fokus kepada peristiwa 2-3 hari lepas. Yang dijangka bahawa pertemuan dua kumpulan Amerika dan Iran akan bertemu di Switzerland, dan kali ini Iran mengatakan sekiranya mereka ingin cenderung kepada perdamaian, kita berdamai. Yang selebihnya kita tawakal. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal Allah. Kata Iran, sekiranya mereka cenderung kepada perdamaian, maka kita juga cenderung perdamaian. Yang selebihnya kita serah pada Allah. Itu jawapan Iran. Maka Iran pergi ke Switzerland 2-3 hari lepas. Tetapi mereka terus serang Lebanon. Maksud mereka tidak bersedia untuk menyerang, untuk berhenti peperangan. Trump mengatakan bahawa dia akan serang Lebanon berterusan. Ketika mereka ingin bersidang, masih lagi mereka menunjukkan sikap yang sebenarnya. Tadi mereka berhenti perang sebab kalah. Apa yang berlaku ialah persidangan yang dirancang di Switzerland dibatalkan. Bukan dibatalkan, diteruskan, tetapi dalam perbincangan Iran keluar daripada Dewan. Iran keluar daripada Dewan perbincangan ketika mereka menghina Iran dalam majlis yang mereka minta Iran berhenti peperangan. Dan Iran keluar daripada Dewan semalam. Berita semalam yang kita terima, Iran keluar daripada Dewan Persidangan dan perjanjian pun tertangguh. Harapan untuk berdamai pecah berkecai. Dunia kembali berperang. Dunia kembali peperangan dan dijangka lebih dahsyat daripada sebelum ini. Peperangan akan bermula bila bermasa. Lebih dahsyat. Sebab mereka sebenarnya berhenti peperangan sementara kerana kalah. Dan
Ya, mereka mengatakan kami bukan tamatkan perbincangan kecacata, tetapi kami pause. Kami hanyalah tangguh. Sebenarnya wakil Iran telah keluar dan kembali ke Iran. Tak mungkin disambung lagi. Sebab mereka bohong. Kami bagi peluang terakhir. Mereka masih bohong. Sebab ceasefire ataupun kegiatan senjata ini hanyalah threat untuk membeli masa. Sebab mereka kehabisan senjata. Mereka hanya menunggu senjata baru datang dan mereka berpura-pura untuk berdamai. Itu saja. Dan Iran mengatakan, kami tahu, tetapi kami bersedia ditipu. Sebab apa mereka berdamai? Laporan daripada Belarus, inilah Presiden Belarus mengatakan, kajian kami bahawa Iran tidak mungkin dapat dikalahkan dengan senjata. Iran tak boleh dikalahkan dengan senjata. Nak kalah Iran dengan penipuan. Tidak boleh dikalahkan dengan senjata. Sebab teknologi Iran jauh lebih advance daripada mereka. Senjata mereka outdated berbanding dengan Iran. Itu laporan daripada Belarus. Dan tuan-tuan, mereka bukan untuk berdamai. Dan mereka benar-benar ingin meruntuhkan Masjid Al-Aqsa. Dan kita dengar mereka telah mengatakan bahawa lembu merah telah dilahirkan. Dan mereka telah umum berkali-kali lembu merah dilahirkan. Apa maksudnya? Masjid Al-Aqsa harus diruntuhkan hari ini. Dan mereka telah mengadakan upacara merangkap, meniarah menuju ke Masjid Haram, Masjid Al-Aqsa. Maksudnya mereka mendesak kerajaan Israel meruntuhkan hari ini Masjid Al-Aqsa. Dan kita masih tidur. Ada orang mendakwa bahawa yang merintah Mekah hari ini direstui oleh Allah sebab mereka merintah Mekah. Dan Israel memerintah Israel, apakah ini alasan yang sama yang mereka berikan? Masjid Al-Aqsa telah dijajah oleh Israel sejak pada 1967. Red Heifer ataupun lembu merah yang mereka dakwa ialah upacara yang harus dilakukan hari ini sebagai untuk persediaan meruntuhkan Masjid Al-Aqsa, dan mereka ingin membina struktur baru yang mereka sebut sebagai Solomon Temple, the Third Temple ataupun Haikal Solomon. Itulah yang mereka lakukan. Dan mereka cadangkan 2026 inilah tarikh terakhir untuk membina Haikal Solomon. Dan apakah lembu merah ini sebenarnya yang ada dalam kitab mereka? Ya, sebenarnya lembu kuning. Yang Allah sebut, yang mereka sebut lembu merah ialah lembu kuning. Yang Allah ceritakan pada lebar pada surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala Musa li qaumihi innallaha hayyamukum an tadhu baqarah. Yang akhirnya baqatun safra fa'akun launaha tasurun nazirin. Itulah sebenarnya. Daripada lembu kuning mereka tukar jadi lembu merah. Daripada penyembelihan kerana pembunuhan yang sebenarnya ayat kita dalam Al-Baqarah kerana seorang membunuh seorang lain, dan Allah suruh membunuh, menyembelih lembu kuning betina yang demikian sifatnya, mereka tukar jadi lembu merah. Daripada untuk menentukan siapakah pembunuh, mereka katakan Masjid Al-Aqsa harus diruntuh. Betapa jauhnya apa yang Allah sebut dengan apa yang mereka dakwa. Itulah berita yang kita terima hari ini tentang Israel dan mereka. Kalaulah apa yang Allah sebut tentang surah Al-Baqarah tentang lembu betina, mereka sebut lembu merah. Allah mengatakan ada pembunuhan yang tak tahu siapa pembunuh, maka Allah perintah melalui Nabi Musa supaya benar menyembelih lembu kuning betina yang sifatnya demikian, mereka tukar lembu merah yang harus bila lahir kena runtuh Masjid Al-Aqsa. Jauh sama sekali. Tengok tuan-tuan, pembohongan dilakukan oleh Yahudi. Kalau kita tak Quran, kita tak dapat bandingkan apa yang mereka dakwa. Alhamdulillah, Allah rakamkan dalam surah Al-Baqarah panjang lebar. Lembu kuning ditukar jadi lembu merah. Dan inilah jadi ajar ke seluruh Israel. Dan kita ajar pelajar tadi, kita hafal surah Al-Baqarah supaya tahu cerita bagaimanakah pembohongan ataupun tipu helah ketika Nabi Musa masih hidup. Kaumnya minta untuk menyembah berhala. Ketika Nabi Musa berdepan, mereka selamat
menyeberang daripada Laut Merah dan mereka minta untuk menyembah berhala. Itu sifat orang Yahudi. Dan mereka hubungkan dengan Masih Aqsa. Dua orang yang menjadi malapetaka dunia hari ini. Yang satu gilakan tanah, pencuri tanah, perompak tanah. Yang satu pencuri minyak. Dua-dua bergabung menjadi gangster dunia. Mereka menggunakan bangsa bersatu untuk menceroboh negara lain. Hari ini kita lihat bagaimanakah mereka mencolek pemimpin Venezuela. Dan mereka mengampas minyak Venezuela. Tak cukup rupa-rupanya minyak Venezuela ini dirampas untuk lawan Iran. Oleh kerana mereka sudah bankrupt, mereka terpaksa mencoba Venezuela ambil minyak sedut sebanyak-banyak dan wangnya digunakan untuk memerangi Iran. Mereka kalah di Iran. Dan mereka mencadang untuk merampas Venezuela menjadi wilayah 51 Amerika. Sebab Amerika sekarang ada 50 buah kesatuan negeri. United States of America ada 50. Sekarang mereka ingin tambah satu lagi, Venezuela. Mereka tambah lagi Canada. Mereka ingin tambah Mexico. Ini gangster dunia yang besar. Dan mereka ingin mencoba Nigeria. Sebab di situ terkumpul emas yang banyak, rare earth yang banyak. Dan selepas Iran, mereka jangka mereka menang Iran, mereka akan ceroboh. Venezuela sudah selesai, mereka akan masuk ke Nigeria. Selepas Nigeria, mereka akan masuk ke tempat lain, yaitu Lebanon, Syria, dan Gaza. Diperluaskan 1,000 kilometer keluasan. Dan mereka telah menyebut secara terbuka, kami akan mengambil Turki. Tadi kita suka sebab yang mereka ambil ialah Syiah. Sekarang Sunni pula gilirannya. Mereka mengatakan kami akan mengambil Turki. Terbuka. Erdogan mengatakan kami akan beri pelajaran kepada Israel kalau berani untuk ambil Turki. Silalah. Kamu tahu Turki adalah NATO terhebat, terbesar. Negara anggota NATO yang terbesar. Dan silalah wahai Israel. Dan mereka telah mengambil Somalia. Somalia yang besar ini mereka pecah menjadi Somaliland dan Somalia. Somaliland telah mereka tawan. Orang Malaysia tak sedar pun. Somaliland telah diambil oleh Israel. Dan pemimpin hypocrite Somaliland sebagai wakil Israel telah datang melawat Israel 2-3 hari lepas. Menyatakan kesetiaan pada Israel. Pakai songkok setinggi-tingginya. Untuk menunjukkan Islam dengan Israel ialah menganggap Israel lah adik kita. Bani Israel. Pemimpin Somaliland. Tuan-tuan tak pernah dengar lagi Somaliland. Dan apakah yang disebut Cuba? Dia telah kalah di Cuba. Dia nak masuk Cuba sekali lagi. Dan dia mengatakan kami akan merampas Cuba. Dan Cuba bertindak balas. Kami akan memberikan senjata kepada setiap rakyat kami. Sila datang. Mereka telah kalah kali pertama di Cuba. Sekarang mereka ingin masuk Cuba. Maksudnya mereka tidak mungkin berdamai dengan Iran. Mereka dah ambil Iran. Tetapi mereka kalah di Iran. Itu sebab mereka berdamai. Lepas Iran, mereka jangkakan Pakistan yang mereka akan ambil. Dan akhirnya mereka ingin kuasai semua dunia. One world government, one world currency, one world leader yang mereka sebut. Dan Tuhan masih menyokong mereka. Dan hari ini kita lihat China. Dia ingin mengambil Taiwan. Tetapi Taiwan telah melukis garis merah di luar negara kita. Jangan cross red line kita. Kami telah lukis garis merah dekat Malaysia, dekat Indonesia, dekat Filipina. Jangan cross. Kamu nak tahu cross line ini, kamu tahu akibatnya.
Dan apa yang berlaku ialah di Filipina. Kamu serang, kamu langkah lain merah kami di Filipina, perang dunia besar di Asia Tenggara. Yang jangkakan di sana jangan-jangan Asia Tenggara. Dan inilah yang disebut sekarang hegemoni Amerika telah berakhir. Amerika sudah tidak superpower lagi. Yang superpower ialah China, Rusia, dan Iran. Amerika telah jatuh. US dollar telah jatuh. Dan bangsa satu tidak berfungsi. Rupa-rupanya bangsa satu dibayar Amerika, bekerja untuk Amerika. Sama seperti NATO. NATO dan bangsa satu bekerja untuk Amerika. Tak ada kuasa langsung. Sekarang bangsa satu tak berfungsi langsung. Dan tuan-tuan, China merupakan pengganti baru menggantikan Amerika. Inilah yang dibincangkan dalam dunia geopolitik hari ini. Tuan-tuan tak bincang di sini sebab tuan-tuan hanya merujuk CNN. Tak mungkin mereka akan bincang ini. Dan akhir tuan-tuan, Epstein, fail yang menyembunyikan peristiwa dunia dibongkar kembali. Israel mengatakan sekiranya Amerika berunding dengan Iran dan Amerika isytiharkan kalah, maka kami akan buka sekali lagi fail Epstein lebih luas. Yang kali ini tak ada ruang untuk berlindung lagi. Sebenarnya COVID-19 ialah ciptaan Amerika. Sekarang telah dibuka. Mereka telah membuat 120 lab COVID-19 seluruh dunia yang kita hadapi baru ini. Angkara Amerika sekarang telah jelas, bukan konspirasi, tepat. Tuan-tuan nak tahu siapa yang hantar virus? Siapa yang jual antivirus? Siapa yang masukkan virus kita dalam komputer dulu, Trojan namanya. Yang kapasiti yang jual antivirus, itulah yang menyebarkan virus. Sekarang siapakah yang membayar, yang menjual antivirus pada kita? Vaksin. Itulah yang menyebarkan. Dan sekarang dipecah melalui file Epstein bahawa Amerika lah yang membuka 120 kilang virus di seluruh dunia. Jangan-jangan negara kita pun ada. Kita tak sedar. Dan kita berhentak polas mengumpulkan nyawanya banyak sebab matlamat daripada Yahudi untuk hapuskan orang Amerika. Orang white American harus dihapuskan, diganti dengan Yahudi. Kita kata kalaulah Amerika buat, kenapa Amerika mati juga? Betul, itulah tujuannya. Dan ini wakilnya, yaitu Bill Gates. Dialah yang menjual tidur. Dan inilah yang disebut oleh Gaddafi. Gaddafi dibunuh sebab ini. Gaddafi kata Amerika lah yang bela virus dan dia akan sebarkan, menyebabkan jutaan akan mati. Dan dia segera dibunuh oleh NATO, wakil Amerika. Dan di Malaysia disebut bahawa rakyatnya yang membunuh Gaddafi. Bohong. Sekarang satu penyakit besar, synthetic beef, iaitu daging tiruan yang bakal mengubah struktur tuan-tuan. Dalam masa 50 tahun akan datang, tuan-tuan yang makan daging ini bertukar DNA di manufacture. Sekarang buah-buahan yang ada GMO, orang yang sama lakukan. GMO ialah buah yang besar, manis, yang tanpa cacat. Itu ada genetic modified organism. Sekarang akan disebarkan melalui pasar ataupun restoran segera. Barangkali kita makan burger, itu dah masuk dah. Yang ini synthetic beef yang sangat-sangat menakutkan. Apa kesan bukan sekarang, 50 tahun akan datang. Dan inilah Iran yang mencari vaksin COVID-19. Dia juga akan mati, tetapi Iran menggunakan vaksin sendiri.
Sekarang mereka sedang sebar hantavirus. Berat tuan-tuan, hantavirus ini. Tuan-tuan punya senjata hikmah akan kecut 3 inci. Apa maksudnya? Zuriat akan hilang. Senjata hikmah tuan-tuan akan kecut bila lepas kena penyakit tikus ni. Bukan saya sebut. Memang ini keluar dalam berbagai-bagai research. 3 inci kecut. Yang 3 inci, yang ada 3 inci itu habis. Jangan main-main. Mereka merancang, kita tidur. Dan sekarang, apa yang berlaku ialah Ebola. Daripada lab yang sama. Rupa-rupanya kita kena penyakit yang tak pernah moyang kita kenal. Sekarang mereka sebar nyamuk pula dah. Mereka sebar melalui tikus, melalui kelawar, melalui nyamuk. Mereka ciptakan nyamuk. Dan dalam file Epstein mengatakan yang meruntuhkan bangunan WTC dulu ialah Yahudi. Osama bin Laden tak ada kena-mengena. Nak bawa kapal terbang pun tak pandai. Ini laporan daripada Epstein. 11 September dilakukan oleh Yahudi kerana dengan meruntuh satu bangunan dia dapat 3 buah negara percuma, Afghanistan, Palestin dan juga Iraq. Dapat percuma buah negara dengan mengatakan mereka lah yang merobohkan, dan dengan semat kita dapat 3 buah negara dengan hanya menggunakan sebuah bangunan yang kami nak runtuhkan bangunan itu. Malaysia kena tipu sebab orang Malaysia masih percaya dilakukan oleh Osama bin Laden. Siapa Osama bin Laden? Dia keluar dalam filem, dalam file Epstein yang sama. Osama bin Laden ialah yang bina tentera Amerika di negara Teluk. Maksudnya dia aset Amerika. Kena tipu lagi. Sebab hanya berita CNN yang tuan rujuk. Bila saya sebut lain daripada CNN, tuan-tuan lawan saya. Sudah 6 tahun tuan-tuan bangkang saya. Rupa-rupanya Osama bin Laden inilah aset Amerika yang membina base tentera Amerika di seluruh negara Teluk, di Bahrain, di Qatar, di Kuwait. Ialah syarikat bin Laden. Kalau tuan pergi ke Mekah sebelum tahun 90, yang membina structure baru Masjid Haram ialah bin Laden. Hari ini tuan-tuan kita lihat dalam filem ini juga, dalam file ini juga dibongkar bahawa yang membunuh Presiden John F. Kennedy ialah Yahudi. Yang membunuh Presiden Abraham Lincoln pun langkah yang sama. Sebab mereka dakwa Abraham Lincoln adalah Muslim. Tengok janggut Abraham Lincoln, satu-satu presiden mereka yang ada janggut macam kita ialah Abraham Lincoln. Tak ada seorang pun presiden mereka yang ada janggut. Dan mereka telah confirm Abraham Lincoln adalah Muslim. Dan mati dilakukan oleh rangkaian sama. Dan tuan akan terperanjat bila dibuka lagi file Epstein. Dan sumpah Chechen Iran bahawa bila Iran menang, Palestin merdeka. Dan inilah yang kita sangat marah pada Iran, kepada Syiah. Syiah ni kafir, kata sebagian mereka. Harus dihancurkan. Dan rupa-rupanya yang kafir inilah yang membela Masjid Aqsa. Yang kafir inilah yang membela Gaza, yang membela dunia, membela negara Teluk. Dan mengikut rabai mereka, Yahudi mengatakan tak ada dalam kitab Torah yang mengatakan bahawa Palestin kepunyaan Yahudi. Tidak ada. Memang benar ketika para anbiya Nabi Bani Israel, Allah berikan pemerintahan kepada Nabi Daud, Nabi Sulaiman AS di bumi Palestin. Benar. Tetapi dalam kitab mereka tidak mengatakan ini diserahkan kepada orang Yahudi. Sebab Palestin kekal sebagai milik Palestin. Ini disebut oleh rabai mereka sendiri. Dalam kitab Torah tidak ada yang mengatakan bumi yang Tuhan janji kepada Bani Israel. Ketika Nabi Musa benar,
Allah janjikan Baitul Maqdis pada mereka selagi mereka taat patuh pada Nabi Musa AS, tetapi mereka telah belot selepas kewafatan Nabi Musa AS. Hari ini kita menyaksikan kehancuran Bani Israel. Hanya tinggal nyawa-nyawa ikan dan zahra fasad bil bahri bima kasabat adinna sabutiqhum badal ladzi amilu lahum rajiun. Telah jelas kemusnahan di lautan dan daratan disebabkan tangan manusia yang melakukannya, supaya dikenakan sebahagian daripada akibat tangan mereka. Mudah-mudahan mereka kembali. Mereka mengatakan mereka akan menggunakan nuklear sekiranya mereka kalah. Mereka mengatakan mereka akan nuklear Iran sekiranya mereka kalah. Sekarang mereka telah kalah. Mereka kalah dalam Perang Dunia yang Kedua kepada Jepun. Dia gunakan bom atom. Sekarang dia ugut untuk gunakan yang sama. Dia lupa bahawa bukan Amerika saja yang ada nuklear. Puluhan negara lain yang ada nuklear. Dan sekiranya orang lain mendahului, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Dua-duanya akan hancur. Dan yang menariknya ialah bangsa bersatu melalui WHO telah bincang tentang bom atom. Apa maksudnya? Persediaan untuk menghadapi bom atom. Apa maksudnya? Kita tahu bangsa bersatu ialah ejen mereka. Sekarang mereka membincang tentang WHO di bawah bangsa bersatu, membincang tentang akibat daripada perang nuklear. Apa maksudnya? Saya serah pada tuan. Bayangkan apabila berlaku peperangan yang kita takut ini. Tetapi apa yang tidak diketahui ialah Iran menggunakan bukan nuklear untuk cipta bom nuklear yang lebih dahsyat daripada nuklear. Yang kita tak tahu ialah persediaan Iran menggunakan alat apa kita tak tahu, reaktor atau apa. Bukan nuklear, bukan uranium, tetapi menghasilkan bom yang lebih fatal daripada nuklear. Inilah yang sedang dibincangkan sekarang. Yang sebelah kiri, tuan-tuan. Yang diuji sedikit saja. Yang kita bandingkan dengan bom atom di Hiroshima, mematikan. Dan mereka menghantar kajian ke angkasa lepas untuk mencari hidupan di sana. Tetapi mereka musnahkan kehidupan di atas bumi sendiri. Mereka mencari hidupan di angkasa, tetapi mereka musnahkan kehidupan di atas muka bumi sendiri. Inilah manusia yang Allah dalam surah Al-Baqarah, para malaikat sudah menyatakan firasat mereka bahawa khalifah yang bakal dijadikan oleh Allah di atas muka bumi bakal menumpahkan darah tepat. Firasat para malaikat tepat. Kita saksikan hari ini. Dan tuan, mereka ingin bom atom, bom nuklear, kata Iran. Iran mengatakan kami bersedia untuk mati. Dan sekiranya mereka gunakan, kita kenang firman Allah, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan seluruh di atas muka bumi akan berakhir. Yang tinggal Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah ini berakhir dengan kemusnahan yang Allah gambarkan dalam surah yang banyak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini gambaran hari kiamat yang berlaku pasti. Iza sama'u fatarat, apabila langit pecah. Apabila langit terbelah. Wa izal kawakibun tasarat, apabila planet jatuh bertaburan. Bumi ialah satu planet, tuan-tuan. Allah mengatakan ingatlah ketika langit pecah, demi langit yang terbelah. Apabila langit terbelah, apabila seluruh planet jatuh bertaburan, wa izal kawakibun tasarat, wa izal biharu fujirat, apabila lautan terbakar. Subhanallah. Hari ini kalau ada kebakaran, kita panggil bomba untuk padamkan kebakaran. Hari menjelang kiamat, air yang terbakar. Wa izal biharu fujirat, wa izal kubur bu'sirat, apabila kubur dibokarkan, kita hidup kembali. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat,
Dan ketika itu setiap jiwa tahu apa yang buat di dunia dulu, yang awal dan akhirnya. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apakah menipu kamu daripada mengaku kamu tidak menyembah Allah yang Maha Esa? Apakah yang menipu kamu? Dan Allah menceritakan hari kiamat. A'udzu minasyaitonir rajim. Yauma baddalu al ghairal ard was samawati wal yauma al ardu ghairal ardi was samawati wa rasulillahi wahidil qahar. Hari Allah tukar bumi dengan bumi lain. Hari Allah tukar langit dengan langit lain. Semua kita akan dihimpunkan di atas satu padang yang sangat luas pada mahsyar untuk menerima keputusan peperiksaan yang kita lakukan di atas muka bumi. Di atas muka bumi ini apa yang kita buat semua dari markah. Menjabil hasanati falahu asyru amsalha, siapa buat kebaikan dapat 10 ganjaran, 10 markah. Wa man jabi saidi fala yuza illa mislaha, siapa yang buat keburukan tak dibalas kecuali setimpal dengan perbuatannya, tolak 1 markah. Seluruh markah akan dicantumkan, dikumpulkan selagi daripada kita mukallaf sampai hari terakhir, dan Allah akan mengumumkan keputusan muktamad. Bahagialah mereka lulus dengan flying colors A++. Mudah-mudahan kita semua. Celakalah mereka yang gagal. Celakalah mereka yang gagal dalam peperiksaan terakhir ini. Tidak ada rayuan, tidak ada ulangan. Muktamad. Mari kita fikir hari yang kita akan terima ini. Dan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan Allah uji kita dengan hidup dan mati untuk menguji siapakah yang paling baik amalannya. Rupa-rupanya kita sekarang dalam ujian Allah, dalam dewan peperiksaan yang kita lakukan, semua dapat markah. Termasuk hari ini yang ikhlas dapat 10 markah. Mudah-mudahan kita semua 10 markah. Termasuk yang bercakap. Mudah-mudahan yang bercakap juga ikhlas. Dan akhirnya dengan rendah diri saya menulis apa yang saya sebut hari ini, akhir ini dalam buku saya Kosmologi Risalah Konsul Islam, yang ini dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Pahang, yang saya kononnya sebagai rujukan Mufti Pahang untuk Falak. Dalam masa 10 tahun yang lepas, saya risalah ini saya tulis balik dan saya bawa di luar. Tuan-tuan yang berminat boleh tengok di luar nanti. Dan di atas kata itu saya minta maaf. Selamat menyambut tahun baru hijrah. Mudah-mudahan Allah menjadikan tahun ini tahun yang penuh dengan kebaikan, keberkatan, tamaninah, dan penghasilan cita-cita. Allah majal aman malian bil khair wal barakah wal dhaniyah wa tahqil umniyah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih wa salam.